Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita di Sebalik Berita. Saya, Luqman Haris. Seperti biasa, Cerita akan menyingkap kisah di sebalik segala berita yang kami laporkan setiap hari dan sepanjang hari di saluran 501 dan juga di astroawani.com. Nah, berita yang akan mendominasi tajuk-tajuk akhbar dan juga tajuk-tajuk berita televisyen beberapa hari akan datang adalah debat antara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Ketua Pembangkang Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak dari bulan Ramadan lagi banyak cakap-cakap berkenaan dengan jemputan untuk berdebat dan sebagainya, back and forth dan sebagainya. Akhirnya persetujuan sudah pun dicapai dan baru-baru ini persetujuan juga sudah dicapai mengenai tarikhnya 12 Mei 2022 di Ibu Negara. Banyak yang kita ingin singkapkan. Ada rakyat berbelah bahagi juga berkenaan dengan perdebatan ini. Ada yang mengalu-alukannya untuk akhirnya mengetengahkan siapa yang mempunyai teori ataupun penyataan yang betul untuk dihakimi sendiri oleh rakyat. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah satu lagi political stunt yang pada penghujungnya mungkin tidak akan menguntungkan rakyat yang berdepan dengan begitu banyak masalah, khasnya pasca COVID-19. Kami di Astro Awani mengumpul suara rakyat di seluruh Malaysia untuk tanya kepada mereka apa pendapat mereka berkenaan dengan debat antara dua sosok berpengaruh besar dalam politik Malaysia ini. Dan wakil kami di Melaka berbuat demikian di negeri itu, Syuhada Abdul Kadir, bersedia untuk lintas langsung dengan saya secara langsung sekarang. Syu ada juga bertanya kepada warga Melaka apa pendapat mereka berkenaan dengan debat yang diberikan banyak publicity ini. Syu, apa kata mereka? Baik, betul Luqman. Tidak dinafikan bahawa debat perdana antara bekas Perdana Menteri dan juga Presiden PKR ini memang menjadi satu, boleh dikatakan satu bualan hangat. Dan di Melaka juga sebenarnya, walaupun pada 12 Mei ini debat itu akan diadakan di ibu kota, tetapi di Melaka juga kehangatannya juga boleh dikatakan turut dirasai, yang mana ramai juga sebenarnya reaksinya pelbagai. Kalau bercakap soal apa yang rakyat harapkan daripada debat ini, reaksinya pelbagai. Ada yang mengharapkan bahawa mereka mahukan sesuatu kebenaran daripada debat perdana yang bakal dilangsungkan itu, tetapi ada juga, tidak dinafikan, ada juga yang beranggapan bahawa debat seumpama itu tidak perlu pun sebenarnya dilakukan. Yang mana memang benar debat ini mengundang minat dalam kalangan rakyat, tetapi mereka mengatakan bahawa walaupun kita tahu bahawa debat ini bakal menyaksikan debat antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, mereka merasakan bahawa perbezaan pandangan kali ini perlu diraikan dan itu merupakan salah satu tanda demokrasi matang sendiri dalam demokrasi negara ini. Yang mana tetapi mereka juga mahukan bahawa perdebatan ini bukanlah sekadar untuk meraih populariti ataupun mileage politik oleh mana-mana pihak. Yang mana mereka juga tidak mahu debat ini dijadikan sebagai satu pentas untuk membuktikan pihak mana yang lebih hebat dan juga sebaliknya. Dan ramai juga yang saya temui dan tidak boleh disangkal bahawa ramai juga yang sebenarnya masih lagi tidak tahu bahawa akan ada debat perdana pada 12 Mei ini. Dan apabila saya berkongsi kepada mereka bahawa akan ada debat perdana ini, dan mereka mengatakan bahawa mereka mahu debat ini akan memberi manfaat yang banyak, terutamanya kepada rakyat-rakyat di peringkat bawahan ini. Dan tentunya mereka tidak mahu ianya bersifat peribadi. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikongsikan ataupun suara-suara rakyat Melaka berhubung debat perdana yang bakal dilaksanakan 12 Mei ini, Luqman. Diharapkan hasilan debat ni supaya rakyat tidak dipinggirkan, kebajikan rakyat dijaga, and then supaya dapatlah menjaga dan kepentingan rakyat. Sebab lepas COVID ini kebanyakan tak ada kerja, masalah pengangguran, supaya ekonomi dapat dinaikkan dan diberi peluang untuk peniaga-peniaga supaya terus dapat berniaga lah dengan sedikit lebih kebebasan lah. Dan kalau boleh barang-barang makanan, dapur supaya dapat diturunkan, supaya rakyat ni tak merana kan, sebab memang 2 tahun ni COVID banyak yang susah. Benda ini selesaikan jelah masalah rakyat ni masih tertekan dan bermasalah banyak dalam segi politik Malaysia. Kalau boleh bukan benda ini kita jangan hadirkan benda ini selesai cepat-cepat, majukan rakyat Malaysia. Bukan nak majukan dia orang saja. Sebagai rakyat Malaysia, mintalah tolong pada orang politik. Janganlah buat perangai tak senonoh asyik pentingkan diri. Dan kita sini rakyat
Tak ada ambil tahu langsung tentang macam mana rakyat dengan menderita sekarang. Jangan berdebat kosong saja, nanti rakyat tengok pun rakyat bosan, tak memberi manfaat kepada rakyat. Nanti banyak isu-isu yang sensitif kita tidak bawakan. Jadi praktis perdebatan ini harus dikembangkan dalam negara kita agar sistem demokrasi kita lebih sihat macam negara-negara yang berkembang. Ya, saya memang setuju perdebatan macam ni harus lebih diadakan dan isu-isu yang sensitif patut dibincangkan. Jangan kita rakyat Malaysia terlalu berasa malu-malu untuk menyentuh isu-isu yang lebih sensitif. Baik, itu antara sedikit sorotan apa yang dikongsikan ataupun pendapat dan juga pandangan rakyat di negeri Melaka ini berhubung debat perdana yang bakal dilaksanakan 12 Mei ini, yang mana tentunya mereka mahukan debat ini yang melibatkan dua tokoh besar negara diadakan dengan cukup matang, dan mereka juga mahukan supaya debat seumpama ini menjadi satu titik mula, dan yang mana mereka katakan bahawa kita tahu bahawa ramai rakyat masih lagi terjejas dengan kesan pandemik COVID-19, dan mereka mahukan isu-isu semasa ini juga dibawa, dan bukan sahaja yang mana kita tahu debat ini akan antaranya adalah untuk berhubung isu Sapura Energy Berhad, dan mereka juga mahukan selain isu berkenaan, mereka mahukan bahawa isu-isu semasa juga disentuh oleh tokoh-tokoh politik ini, yang mana mereka mahu nasib mereka ini sebagai rakyat yang ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini terus dibela oleh mana-mana sahaja parti politik, Lokman. Dan sebenarnya apa yang antara yang individu yang ditemu seperti tadi sebutkan, masalah yang mereka lalui sekarang masih lagi realiti dan masih lagi banyak sebenarnya, seperti wanita seperti tadi sebut isu pengangguran di Melaka, kos harga barang di negeri itu bukan sahaja di Melaka tapi di seluruh Malaysia. Bagaimana agaknya mereka merasakan debat sebegini boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah itu? Betul, itu yang dikatakan tadi Lokman, bahawa ada yang bersetuju dengan pelaksanaan debat ini, yang mana ada pihak yang mahukan supaya isu Sapura Energy ini terus dibongkarkan. Tetapi ada juga yang tidak bersetuju, yang mana mereka bukan tidak bersetuju dengan pelaksanaan debat ini. Kita tahu bahawa debat perdana ini jarang-jarang dilaksanakan di negara ini, lebih-lebih lagi apabila melibatkan dua tokoh besar negara. Dan mereka mahukan supaya debat ini menjadi satu titik mula, yang mana selepas ini akan ada banyak lagi debat yang antara lain selain hanya memfokuskan satu isu, mereka mahukan debat-debat yang melibatkan pemimpin negara, pemimpin mana-mana parti politik untuk menyentuh isu-isu semasa. Yang mana kita tahu bahawa isu-isu semasa yang membelenggu rakyat masih lagi banyak, masih lagi ramai yang terkesan seperti pengangguran, seperti harga barang dan sebagainya, masih lagi ramai yang terkesan, dan boleh dikatakan mereka kongsikan juga kepada saya bahawa isu semasa seperti harga barang contohnya ibarat tidak berkesudahan, dan isu-isu seperti itu yang sepatutnya diberi penekanan lebih oleh pemimpin-pemimpin besar negara, Lokman. Ya, ramai rakyat di luar sana yang mengatakan sejak 2-3 tahun lepas mereka sudah muak dengan politik yang kita saksikan, bermula dengan penubuhan kerajaan baru dan sebagainya. Mereka saksikan banyak perbuatan-perbuatan dan langkah-langkah yang bersifat politik berlaku dalam 2-3 tahun lepas berbanding 10-15 tahun lepas, dan mungkin warga dan juga penduduk Melaka antara yang berkemungkinan paling merasai begitu kerana mereka baru sahaja selesai pilihan raya negeri, antara negeri yang baru saja melakukan PRN. Jadi adakah Syu melihat bahawa selera untuk berita-berita politik ini dan selera untuk aktiviti dan kegiatan politik seperti debat dan sebagainya ini sudah sedikit luntur selepas apa yang mereka lalui sepanjang setahun dan 2 tahun yang lepas, lebih berbanding penduduk-penduduk di negeri-negeri lain di Malaysia? Betul, Lokman. Memang betul. Apabila sentimen rakyat di negeri Melaka ini, apabila saya jumpa, sebenarnya ramai yang saya jumpa tadi, dan sebenarnya lebih ramai yang tak tahu pun isu debat ini berbanding yang tahu. Dan yang mana seperti Lokman sebut tadi, contoh di Melaka, kita tahu bahawa selepas PRU 14 yang lalu, pada 2018 lalu, Melaka pernah bertukar tampuk pimpinan kerajaannya pada selepas 22 bulan selepas PRU 14 lalu. Kemudian Melaka pun baru sahaja mengadakan pilihan raya negeri pada November tahun lepas, dan tentunya rakyat Melaka memang muak apabila diajukan soal politik. Apabila saya
bertanya, tahu tak isu debat, akan ada debat antara bekas Perdana Menteri dan juga Presiden PKR tak lama lagi ni. Ramai yang bila kita sebut sahaja nama tokoh-tokoh pemimpin itu juga pun tak kira parti mana, mereka mengatakan bahawa tak kisahlah diorang nak debat apa pun, yang penting kami mahu isu-isu semasa yang membabitkan masalah rakyat yang masih lagi belum selesai. Kami yang terkesan, khususnya peniaga-peniaga kecil ini, kami mahu isu itu yang diangkat, bukan isu-isu besar yang tidak memberi manfaat kepada rakyat di bawahan ini, Lokman. Adakah terdapat perbezaan berkenaan dengan kekurangan selera politik ini? Adakah terdapat perbezaan antara peringkat umur, sebagai contoh golongan tua mungkin masih lagi mungkin sudah lebih muak, ataupun golongan belia, golongan muda yang baru saja mendapat hak untuk mengundi dalam PRU akan datang berupaya untuk mengundi melalui undi 18 dan mereka mungkin masih lagi semangat dan mereka masih lagi fresh. Adakah sentimen ini berbeza-beza dalam kalangan penduduk Melaka dari segi peringkat umur dan juga daripada segi di mana mereka tinggal, kawasan bandar dan luar bandar? Betul, Loman. Kalau saya boleh kongsikan, daripada sebelah pagi tadi apabila saya masuk, pertama sekali saya pergi ke kawasan boleh dikatakan pinggir bandar sikit di Melaka, di sekitar daerah Bandar Melaka, antara Bandar Melaka dan juga Jasin. Apabila saya ajukan berkaitan dengan isu debat ni, ramai tak tahu. Lebih-lebih lagi golongan muda dan juga golongan-golongan pertengahan juga ramai yang tak tahu berkaitan isu debat ni akan dilaksanakan pada 12 Mei. Walaupun di corong-corong radio, di laporan-laporan berita mengatakan akan ada debat perdana membabitkan Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, tetapi ramai yang tidak tahu. Dan golongan-golongan warga emas yang lebih peka, saya boleh katakan golongan warga emas yang lebih peka tentang isu debat ini, dan mungkin boleh dikatakan walaupun sebagai contoh pada PRN Johor lalu menyaksikan pertama kali undi 18 dilaksanakan, tetapi golongan muda ini boleh dikatakan mungkin muak dan mereka tidak ambil tahu pun lagi soal-soal politik dalam negara ini, Lokman. Ya, sure. Akhir sekali, sementara kita berbincang berkenaan dengan topik ini, berkenaan dengan selera politik dan sebagainya, apa pendapat warga Melaka berkenaan dengan kemungkinan adanya pilihan raya umum ke-15 dalam masa beberapa bulan, sekurang-kurangnya dalam tahun ini? Sekarang kita sudah berada di hampir pertengahan tahun, bulan Mei. Apa pendapat mereka? Adakah kita boleh menjangkakan bahawa selera politik ini akan diterjemahkan kepada mungkin kurangnya partisipasi politik, kurangnya turun mengundi dalam PRU akan datang seperti yang kita lihat dalam PRN tempoh hari? Betul. Ada juga kami sembangkan berkaitan, ada juga yang ajukan kak bila PRU, walaupun Melaka hanya akan pada PRU nanti Melaka hanya akan melibatkan 6 kursi parlimen saja kerana kursi DUN kita dah adakan pilihan raya negeri pada November lepas, tetapi ada yang mungkin bersemangat untuk tahu bila akan ada pilihan raya umum itu, tetapi ada juga yang bila kami tanya bila kami sembang tentang PRU itu, mereka macam kami tidak ambil tahulah, kami tak kisah pun siapa saja. Kerana macam sebagai contoh di Melaka sendiri sudah beberapa kali bertukar tampuk pimpinan. Sulaiman Ahmad Ali juga sudah 2 kali memegang jawatan Ketua Menteri, dan ketika ini juga pun sedang hangat diperkatakan mungkin akan berlaku lagi pertukaran Ketua Menteri dan sebagainya, masih ada lagi perebutan dan sebagainya, walaupun Melaka baru saja melaksanakan pilihan raya negeri. Dan mungkin sentimen itu boleh dikatakan mungkin berbeza mengikut peringkat umur. Kalau golongan warga emas tu mungkin mereka lebih ingin ambil tahu tentang bilakah PRU akan diadakan, tetapi untuk golongan muda tu mereka mungkin boleh dikatakan, apa yang saya boleh singkapkan, mungkin mereka kurang berminat untuk tahu bilakah PRU itu akan diadakan, Lokman. Baik, Syuhada. Terima kasih Syuhada Abdul Kadir, Wakil Ashraf Awani Melaka. Hari-hari menjelang debat antara dua figura utama politik negara, Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri, dan juga Presiden PKR dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sudah tentu kami di Ashraf Awani akan mengikuti hari-hari menjelang perdebatan itu, dan juga sudah tentu perdebatan itu sendiri kita akan bawakan di saluran 501 dan juga platform media sosial kami. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.